Duran Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Ruang tamu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Pusat Seni Pentas Tradisional Aswara mengucapkan selamat datang ke bicara seni atau mungkin citra seni kita boleh katakan bersama tokoh yang kita undang. Kita akan bicarakan tentang gamelan pada hari ini. Saya difahamkan kita ada tamu daripada Kolej Islam Sultan Ahmad Shah. Terima kasih. Selamat datang ke Aswara. Jadi hadirin sekalian, tanpa berlengah lagi saya akan menjemput moderator kita, pensyarah putra Pusat Seni Pentas Tradisional Aswara, Saudara Tengku Umar Iskandar. Silakan untuk memperkenalkan tokoh-tokoh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Bual Bicara Tokoh bersama dengan tokoh gamelan Melayu yang telah kita import lah sebenarnya. Okay. Hari ini kita akan membincangkan banyak aspek dalam perkembangan gamelan Melayu. Jadi saya akan perkenalkan tokoh kita pada hari ini. Okay, yang pertama, lebih dikenali sebagai Pak Osman, nama manja dia. Okay. Beliau mula mempelajari muzik tradisional gamelan pada tahun 1974 dengan Sutra, di bawah naungan Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu. Dan tahun 1980 telah berhijrah ke Kuala Lumpur dan bekerja dengan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan di Kompleks Budaya Negara, kini Istana Budaya. Dulu KBN itu berada di tapak Aswara sekarang, dan kemudian mereka berpindah ke Istana Budaya dan Aswara ditubuhkan di sinilah. Okay. Dan kemudian beliau menjadi tenaga pengajar di banyak institusi-institusi seni dan juga institusi awam, di mana yang kita tahu Pak Osman banyak mengajar di, contohnya kumpulan di DBKL, Petronas, MAS, MPPJ, Japan Association Group, Institut Kraftangan Malaysia, International School, Universiti Melaya, Akademi Seni Kebangsaan di Aswara, kumpulan bakti, dan juga di tempat-tempat di seluruh Malaysia, di Pahang, Perak, Penang, Terengganu dan juga di London. Okay. Beliau kemudian juga mendapat tawaran dari Kementerian Kebudayaan dan Pelancongan ke Indonesia untuk mempelajari dalam bidang muzik kerawitan di Akademi Seni Tari Indonesia di Bandung. Kita jemput Pak Osman untuk ke pentas. Seterusnya, kita menjemput lebih dikenali sebagai Abang Hamzah. Lama-lama jadi Pak Hamzah juga. Okay. Beliau dilahirkan di Kelantan dan kemudian menetap di Terengganu. Dan seterusnya mempelajari gamelan Melayu di Sutra dan dilahirkan pada tahun 1972. Beliau merupakan anak didik guru gamelan yang termasyhur, iaitu Pak Osman sebelah saya ni, dan mendapat bimbingan daripada tokoh-tokoh lama seperti Abdul Jabbar Abdullah, iaitu Pak Bo, dan juga Yang Mulia Tengku Hilmi, Tengku Abdul Halim, iaitu cucu kepada Sultan Sulaiman, dan juga Tengku Apa Mariam. Selain berkebolehan bermain muzik gamelan, Hamzah turut mempelajari tarian joget gamelan. Beliau juga seorang penari, jangan main-main. Dan guru beliau adalah Puan Zahra dan juga Puan Salma. Beliau sebenarnya bukan seorang penggiat tradisional muzik sepenuh masa sebenarnya. Beliau ni suka main-main keyboard. Okay.
Beliau merupakan penolong pegawai sains di Universiti Melaya, namun penciptaannya terhadap seni gamelan dibuktikan melalui pelibatan beliau dalam beberapa acara utama negara seperti penggalan Sukan Commonwealth 1998, konsert gamelan Gita Gangsa, Teater Rubiah, dan menyumbang dalam penghasilan joget Pahang Gamelan Melayu The Classical Ensemble of Pahang Royal Court. Kita jemput Pak Hamzah ke pentas. Okey, yang terakhir sekali merupakan guru dan penggiat muzik gamelan sejak awal muzik ini dibawa keluar dari Istana Terengganu. Beliau dikenali sebagai Bob Halil ataupun Pak Bob. Orang kat sini panggil dia Pak Bob. Beliau merupakan guru saya dan juga pelajar-pelajar gamelan di Asmara. Telah menyertai kumpulan Belia Negara iaitu Komplit Belia Negara pada tahun awal 70-an dan menjadi antara pelopor pengembangan kesenian gamelan di Kuala Lumpur. Beliau bersama Pak Adi Mustafa telah mengembangkan kesenian gamelan di Malaysia, memindahkan notasi gamelan Melayu kepada bentuk yang boleh dibaca seperti yang notasi yang kita lihat pada hari ini. Dan kemudiannya sebagai berkhidmat di KBN, Pak Bob pernah berkhidmat di kumpulan kesenian di BKL dan kini menjadi adik guru gamelan suara dan turut dikenali sebagai komposer antara lagu ciptaan yang popular ialah Ku Ingin Selalu di Sampingmu dan Udin Rashid, dan sebagai komposer bagi lagu tema bersiri Opa. Siapa ingat? Mungkin bukan zaman saya itu, adalah sikit-sikit lelaki macam tu. Kita jemput Pak Bob ke pentas. Okay, sekarang kita sudah ada tokoh-tokoh berada di hadapan kita. Okey, saya memulakan bicara dengan perkembangan gamelan Melayu di Malaysia secara awal. Mungkin saya boleh ajukan soalan kepada Pak Osman sebagai penggiat seni yang sejak kecil lagi. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Pak Osman punya ibu merupakan tokoh joget gamelan yang amat kita kenali dan disanjungi, iaitu Mak Nam. So boleh Pak Osman cerita sikit pengalaman Pak Osman sebagai anak kepada tokoh dan juga kehidupan Pak Osman sebagai penggiat seni gamelan Melayu, joget gamelan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, kalau begini, saya ni salah seorang yang dilahir pun di dalam istana. Mak saya itulah salah seorang yang salah seorang penari istana dalam istana. Jadi saya pun tinggal dalam istana lah. Jadi pelibatan saya pada awalnya dalam muzik gamelan ini oleh kerana seorang daripada ibu saya sendiri, mak saya ni, dia yang pada awalnya mula beri dorongan pada saya. Marah saya pergi belajar gamelan. Masa tu setelah keadaan dengan tubuhkan kumpulan sutra. Jadi ketika itu saya dah tak ada kerja, menganggur. Jadi selalu minta duit dengan ibu ni, dengan mak ni. Marah lah dia. Jadi dia suruh pergi join dengan kumpulan sutra. Itulah punca awal. Jadi saya belajar di kumpulan sutra. Masa tu pakar-pakar istana tu adalah saya terlibat dengan orang-orang lama di istana seperti Pak Mat, Pak Jabar, Pak Ami. Itu semua yang yang ada yang tinggal dalam istana. Jadi banyaklah saya belajar dengan orang tua ni. Tapi cara sistem dia mengajar tu lainlah hari ni. Banyakkan secara hafal. Cuma pantang dia ni, kalau orang lama ni dia mengajar
belajar saya tu orang standard ni, kalau dia ajar A ataupun dia ajar satu, jangan kita berpandang nak pergi dua atau tiga. Kalau dia suruh belajar satu dulu kita buat, dua kita buat. Kadang-kadang ada setengah orang ni dia belajar diberi suruh belajar buat untuk satu dulu ataupun A dulu ni, tak pandai pergi lompat apa. Itu yang pemilih orang istana ni dia tak gemar lah, tak suka. Itu pengalaman saya. Dan lagi pula kadang-kadang pemilih orang istana ni kadang-kadang dia suka duduk kelompok itu, dia sembang sama-sama orang-orang lama dia ni. Kadang-kadang kita panggil dia minta tolong tunjuk ajar, dia buat tak tahu je. Itu biasalah. Menaikkan saya main dulu sampai salah tu, baru dia datang, dia tegur. Tak payah jemput dia. Kalau kita jemput dia juga tak tahu. So itulah dengan orang istana dulu yang saya dapat pengalaman yang belajar dengan Pak Amar, Pak Jabar, Pak Hamid. So saya belajar tu cara hafal, taklah macam hari ni. Saya belajar cara hafal. Tapi belajar tu hari-hari, bukan macam kita belajar di akademik belajar ni hari seminggu sekali ataupun beberapa semester gitu kan. Kalau saya tu hari-hari, hingga kan buat sarung yang kecil tu dah balik tinggal kat rumah, ni pergi belajar balik pelatih lagi kat rumah kan. Pasal hafal nombor pun tak ada, nak tengok kat mana berapa kali itu gini. Itu cara orang tua dulu dia, bukan orang super sekolah ni. So itulah kelebihan ni. Tapi kelebihan tu banyak lah kalau cara hafal ni. Maknanya lagu tu tak boleh semadi dengan diri kita, cara kita bermain tu. Tapi hafalah peringkat sekarang ni dah cara akademik, cara sistem notasi apa semua ni pun perlu, kan tak perlu lagi bagus ni. Tapi pengalaman yang saya dulu tu itulah cara dia, kena hafal. Jadi yang saya rasa seronoknya gini, saya dah bekerja sana, lepas tu saya belajar muzik, main kumpulan sutera tu. Tapi saya rasa tak cukup lagi tu, saya berhenti kerja Terengganu, saya lari ke Kuala Lumpur untuk menambahkan lagi pelajaran dalam bidang muzik gamelan ni, cara bernota. Itulah saya belajarlah sikit-sikit sebanyak tentang nota ni. Pernah beli violin, belajar violin je saya baca menota. Itulah kurang. Okay. Tadi Pak Osman ada cerita ketika di KBN, macam mana Pak Bob pula. Pak Bob bermula mengenali gamelan Melayu ni di KBN. Jadi macam mana Pak Bob membentuk satu minat gamelan tu ataupun terserempak dengan gamelan tu, dan macam mana pergerakan Pak Bob bersama dengan gamelan Melayu di Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam sejahtera. Okay. Saya mula-mula masuk KBN. KBN ni ada dua, Komplek Budaya Negara Bundia, Kumpulan Budaya Negara Bundia, sama di KBN. Waktu itu saya kira muzik yang pertama lah, pertama dengan Pak Ani, Pak Rabeni, Pak Nawi, banyak lagi tu, 7 orang gitu. Tahun 70 tu tak ada lagi gamelan, kita tak pernah tengok gamelan tu sebab gamelan hanya ataupun terdapat di Terengganu ataupun Pahang, tapi lebih berpusat di Terengganu. Jadi tak ada gamelan waktu itu. Tahun 74, kita berpusat di ada rumah lama, rumah besar, rumah agam di bangkit dekat. Terus sekarang ni Hotel Niko, Jalan Nampak. Itu bermulanya Kumpulan Budaya Negara itu. Lepas tu bila kita pindah kemari, bila sekolah antarabangsa ni pindah setelah dia ada bangunan baru, so kita ambil alih lah sekolah ni. Sekolah kayu dia, 2 tingkat sini, 2 tingkat di sana. Sampai ke tahun 74, barulah kita dapat satu set gamelan
Jawa pun bukan Melayu. Waktu itu arwah Pak Yuk, bapaknya Pak Lokman, sejarah seni juga, balik daripada Indonesia. Dia merupakan pelajar ataupun orang Malaysia yang pertama belajar di Solo, ASKI Solo, atau apa ni, arwahnya Pak Ayub bawa kemari gamelan Jawa. So dibawanya gurun sekali ataupun temannya sekali, pelajar di ASKI Solo tu Pak Herman. So tiba ke sini kita laras balik, laras tak tahu berapa lama saya lupa. Dan dia sampailah dia jadi gamelan Melayu, iaitu Selendro Pentatonik tahun 74. Lepas tu datanglah gurunya daripada Terengganu, arwah Cikgu Ahmad. Dia mengajar tari, tapi dia bolehlah main. Kerana waktu itu tak ada nota pun. Dan dia main, dia tak boleh nak tunjukkan lagu tu macam mana. Dia cuma main, saya tengok dengar, lepas tu saya tulis. Oleh kerana keperluannya dia nak mengajar tarian Togo. Jadi kita nak main tak tahu macam mana lagu Togo. So dia main, kita dengar, dia tengok sini macam boleh tulis. So saya tulislah lagu Togo tu. Dia ada 16 bar je, atau 16 bar saja. Barulah kita boleh mengirimi tari dia tu. Tidak, tak ada muzik. CD jauh sekali lah. Tahun 26 tak ada. Tape pun tak ada. Jadi bila kita dah boleh main, kita mengirimilah tari. Dan waktu itu cuma ada tari yang diajar pun tak banyak. Timah-Horo, Togo, Taman Sari. Ayat-ayat saya tak ingat sangat sama ada ke itu. Itu dah 3-4 tarian aja. 3-4 lagu saja yang saya tulis. Itu saya berhenti daripada KPN, pergi berhijrah ke Pusat Kebudayaan Nasional tahun 78-79. Waktu itu universiti ni dia ada dondro-dondro yang dijadikan anak angkat. Jadi gamelan ni jadi anak angkat oleh UKM. Anak angkat. Bapa angkatnya UKM lah, senang kita. So saya dengan teman-teman dari UKM, Dr. Harun Makia, Ainul Syarudin dengan Siti Zainul Ismail, sekarang semua dah rehat. Dah direhatkan, dah pentil-pentil lagi tua. So kita pergi ke Terengganu, pergilah jumpa dengan Pak Ahmad. Waktu itu masih ada. So kita rakamlah. Banyak juga lagu saya dapat, ada 36 lagu. Yang jadi kelakarnya tu, saya kata Pak Ahmad cuba main lagu Togo pun masih nak tengok. Dia main tak mau berhenti. So saya kata, bila nak berhenti Pak Ahmad? Tahu. Sebabnya dulu banyak keseluruhan lagu tu dimainkan untuk mengiringi tari. Teori dia berkisar pada Twitter Radingalo Chandrakarna, kalau saya tak silap, Radingalo Chandra Kirana. Jadi kebanyakan lagu tu ada peranan masing-masing dalam cerita tu. Jadi kalau menari memanglah kita tengok penari dah habis baru kita berhenti. Kita tak pernah bilang berapa banyak lagu tu. Bila saya balik ke hotel, saya rekod waktu itu pakai tape pun. Balik ke hotel, saya cek balik, salin 2 muka tak kajang lagu Togo. Wah, ini betul ni, sedangkan saya belajar semua 16 bar je. So bila dia cek balik tengok rupanya diulang je sampai waktu itu maknya Pak Osman menari. Betul tak aku main ni kata. Dia pun tak, dia dah lupa orang dah tua kan. Betul tak aku main ni. Itu. So akhirnya itulah banyak lagu saya dapat. Dan saya balik ke Universiti Melayu balik, saya buatlah satu catatan buku secara ringkas itu dia adalah notanya. Adalah 30 lebih lagu yang saya dapat. Pada masa yang sama juga Pak Ayub juga dah mula menulis lagu tu. Dia pun jumpa juga dengan Pak Ahmad. Jadi dia pun ada tuliskan. Itu dah sampai hari ini lagu tu ataupun nota tu dah ada dengan kita lah. Especially yang sama ada pelajar suara di universiti pun ada, di pusat-pusat mana pun yang ada gamelan dah ada nota tu.
Jadi itulah mula ni nota tu dapat dia. Okay. Macam nota yang Pak Boh kata tu, mesti sebahagian daripada kita siapa yang penggiat gambar Melayu mesti ada satu buku yang berbentuk photostat, tulisan Pak Osman sendiri yang dicop KBN. Siapa yang ada, saya masih ada link buku. Dan juga Abang Hamzah sendiri mungkin ada. Bila kita cerita soal joget gamelan ni pula, pasal tari ni Abang Hamzah, macam mana pelajar sains boleh terjebak dalam muzik gamelan Melayu? Cerita. Assalamualaikum semua, selamat petang. Sebab saya ni kalau dibandingkan dengan otak-otak sebelah saya ni agak berbeza. Maksudnya masih baru. Sedangkan Pak Bob dan Pak Osman since 70s lagi dah kenal gamelan. Sedangkan saya kenal gamelan tu ketika menuntut di UiTM Shah Alam. Masa tu ITM lah, pada tahun 1994 kat sini. Atas dasar kegiatan co-curriculum. Jadi sebabkan saya belajar microbiology untuk 4 tahun, saya ada 8 semester dan 4 sesi co-curriculum saya habiskan. Di tahun pertama saya mengambil co-curriculum yang salah. Maksudnya co-curriculum tidak berkenaan dengan saya punya jiwa lah, iaitu asas bina negara. Kemudian rakan baik saya invite saya, jom kita join gamelan. Saya dah nampak gambar-gambar, saya tak jelas macam mana bentuk gamelan. Sebab di Terengganu tu kita biasa dengar, cuma kita tak berapa dekat lagi dengan gamelan. Jadi bila masuk tu yang membuatkan saya terus jatuh cinta apabila saya ingat lagi yang cikgu tu masih lagi berkhidmat UKM, iaitu Dr. Rafiq Muhammad. Dia lah cikgu, maksud saya cikgu mukadam gamelan saya. Sampai sekarang saya memang jumpa dia, saya akan ucap terima kasih kan. Dia lah yang mengajar saya apa itu do, re, mi, sol, la, do kan, sampai di mana lagu dia lah orang yang tanggungjawab mengajar saya. Jadi apabila satu sesi sejarah menceritakan tentang gamelan, saya terus jatuh cinta tersebut berasal dari Terengganu. Sebab saya dulu di Terengganu, dan saya orang Terengganu juga. Terus saya Terengganu ni. Jadi tempat saya, tempat kampung halaman kita kan. Dari situ saya mula mentelaah gamelan, mula mencari bahan bacaan, membaca lah, nak tahu secara lebih detail. Dengan cara pembelajaran kita applykan dengan gamelan juga. Jadi saya pun mula mencari buku-buku, membaca. Balik Terengganu, cuba dekatkan diri dengan sutera, cuba approach dengan orang nak jadi cerita juga. One of the member sutera tu saya punya serang baru juga. Dan adik bos saya juga terlibat dengan kesan sutera, jadi saya boleh masuk ke sutera untuk dekatkan diri saya. Jadi selepas habis belajar di ATM, sebelum tu saya lupa, di tahun akhir saya berpeluang belajar dengan Pak Osman di KBN sini. Masa tu KBN dalam satu khusus giat budaya. Jadi di situ saya diperkenalkan gamelan Melayu Terengganu dengan lebih betul. So ketika di KM tu secara asas saja. Jadi apabila datang kat sini, apabila Pak Osman menunjuk cara betul, saya jadi lebih excited. Jadi alhamdulillah tahun akhir tu di samping sibuk nak buat pembelajaran nak submitkan saya punya report, saya masih lagi ambil masa untuk datang ke KL pada hujung minggu untuk belajar di sini. Dan saya bila saya graduate, saya rasa lega sebab saya dapat 2 perkara. Satu gamelan, satu lagi saya punya microbiology saya lah. Jadi yang paling best tu apabila saya balik Terengganu, saya diterima masuk untuk menyetek sutera. Sebabkan masa tu mereka tidak ada pemain bonang atau kromo. So pemain bonang tu dah bertirai, jadi diperlukan seseorang untuk handlekan muzik kumpulan gamelan di sutera. Jadi boleh saya bermain saja dengan ilmu yang saya dapat dari Pak Osman. Jadi dia terus okey, kalau macam ni terus join sutera sebab beliau boleh bawa. Jadi 3 tahun masa tu saya cuma berpeluang dengan Pak Jamal saja sebab ayah kunci atau kunci Osman baru saja meninggal pada 1994. Jadi saya tak sempat nak bersembang dengan dia lah. Jadi 3 tahun di sutera itulah saya mula mendalami gamelan secara tradisi di Terengganu lah. Maksudnya bagaimana bila kita bermain kromo, kita kena tahu tarian. That's why bermula saya jadi mahu mengambil sumber ini ilmu ni, supaya tugas kami sebagai pemain kromo ni, kita tidak boleh alpa. Maksudnya once kita mengiringi tari, saya kena memerhati penari. Sebab penari ada kuasa untuk memanjangkan tarian dia, memendekkan tarian dia, dan dekat mana saya nak bikin lagu, dekat mana saya nak buat lagu. Jadi saya kena eye contact dengan dancers.
dengan step dia. Jadi di situlah mulanya minat saya juga pada tarian, supaya saya faham apa yang saya main dan saya faham apa yang saya cuba faham dengan tarian itu sendiri. Jadi di Terengganu dalam masa singkat saya akan bertanya dengan Pak Jabal cita-cita istana, cita-cita off record yang tidak ditulis di mana-mana tapi diceritakan oleh mereka. Bila waktu santai mereka akan bercerita macam mana dulu dapat senarai lagu pun naik gerung kan. Bila let's say di istana, contohnya Pak Jabal cakap contohnya kalau malam ni ada joget di senarai je dekat dalam musician, mereka semua dah datang rasa gerun sebab mereka tahu dah apa yang akan terjadi apabila persembahan itu dilaksanakan. Itu adalah beberapa kelipaan kan, jadi mereka dah rasa gerun. Dalam masa yang sama juga saya akan bertanya dengan Wan Salman Sulaiman, dengan Kak Zahara, pujuk dia keluarkan tarian ni, keluarkan tarian ni. Sebab ini khazanah. Jadi ini peluang untuk saya ambil ilmu tu. Dan di samping bertanya, saya mencatat supaya saya tahu yang catatan saya itu datang dari orang yang betul. Di samping itu juga membaca buku saya tak lepas. Saya masih mencari bahan-bahan lama supaya saya lebih jelas yang benda. Dan sampai sekarang pun saya masih lagi mencari bahan-bahan sebab bahan itu bertepar dengan orang lama Terengganu dan juga dengan simpanan-simpanan peribadi yang mungkin suatu masa kita jumpa, kita pujuk dia untuk berbagi. Itulah antara puncanya yang mana saya jadi jatuh kepada hari yang nanti juga. Sehingga sekarang Pak Hamzah boleh masih lagi meneruskan tradisi joget gamelan tu. So bila kita cakap soal joget gamelan pula dahulunya, menurut buku Tan Sri Ubin Shepherd dan juga Haji Ahmad Omar, mereka akan sebelum persembahan itu akan dibuat dikata buka panggung, diletaknya kemenyan di bawah keromong tersebut, and then apabila lagu tu dah sampai ke tengah malam, nanti akan ada berlaku kita panggil lupa ataupun in trance lah kita panggil. Boleh Pak Osman kongsi sikit pada zaman tu kalau kalau tentang orang wanita itu dulu dia sebelum nak buat persembahan ke apa, masa tu saya kira masa tu pun belum saya belajar lagi masa dia nak buat persembahan ke dalam istana kolam tu, saya sebagai penonton tapi duduk dengan pemilik istana ni. Jadi sebelum dia nak mulakan persembahan tu, memang dia amal dengan rasa kemenyan dia satu alat tu. Saya sendiri pun pernah diminta oleh arwah Pak Hamid ni, pemain kelompok tu, dia minta saya anak ni man ambil ni pergi asap kemenyan keliling satu alat. Saya sendiri pernah buat lah. Saya tak main lagi tu gamelan, cuma duduk dekat dengan pemilik sana ni. Satu-satu saya rasa lah. Dan saya pernah juga tengok mak saya sendiri menari cara dia sampai tahap lupa dia naik set, dia lupa sambil dia menari tu, dia mata dia pejam, tak buka mata pejam, tapi dia boleh berlari ke sana kemari, berlari dalam tempat istana tu, tempat sembahan tu. Ketika tu pemilik yang mana ada main silap, main salah tu kena marah lah dengan dia. Dia akan terasa dia akan terasa tak puas itu pemilik main tadi ada yang salah ke apa. Dia tak sedar, kadang-kadang dia naik kaki, dia pijak atas pemilik tu, kena marah pemilik yang main salah. So tapi saya tak nampak sendirilah. Ada orang kata dia pun sampai boleh terbang, boleh lompat kan, naik atas alat muzik ke apa tu kan. Tapi yang masa saya buat persembahan lupa tu adalah dipijak atas, dia nak marah, dia tak puas kan. Kalau ada yang main silap tu, dia marah pemilik tu, okay? So hinggakanlah sampai dia nak dipulihkan balik, dia pergi mengadaplah dengan Tuan Puan Mariam. Tuan Puan
Pak Mariam tu dia duduk ujung sikit jauh, dia tak duduk dengan empat orang lain tu. Dia duduk jauh seorang ni. Dia lari, dia pergi dekat puan, dia minta katanya minyak wangi air, dicampur dalam air lah minyak wangi tu, sambil dia ambil tu tak dia minum, sambil dia menari dia minum. Tak apalah, dia keliling depan wayang penonton itu semua. Lepas tu dia akhirnya dia akan flat duduk di tengah-tengah tu, jatuh duduk dalam berapa lama, duduk berapa second tu, dah duduk selipur dia tu, barulah pemilik tu akan main balik lagu untuk nak pulihkan dia balik lah. Jadi lagu biasanya dimainkan tu lagu mulih untuk nak pulihkan dia balik. Itulah sedikit yang tentang Rowena yang istana dulu yang dok amalkan dengan cara tradisi tak nak gasap semenjang semua tu kan. Saya pernah ditawarkan oleh pemilik istana tu, cuma kau nak belajar kan, nak pakai amalkan yang digunakan tu, saya tak mahu lah, saya tak terima itu, saya tak pakai lah sampai ini. Sebab itulah yang pengalaman saya tengok. Masa tu saya tak apa, memang saya tak belajar lagi dia. Masih kecil lagi lah, tengok mak saya sendiri menari tarian lupa. Itu lagi meremang dulu lah. Okey, bila joget gamelan ni apabila tariannya tarian Timang Buruh, maka lagu Timang Buruh kita tarikan. Bila tarian ayak-ayak, tarian lagu ayak-ayak kita mainkan. Dan kemudian selepas Perang Dunia Kedua tu tahun 1968 dikeluarkan daripada Terengganu untuk Terengganu Ayat, dan seterusnya dibawa ke Kuala Lumpur, dan kemudian Pak Bob dia berkembang jadi satu bentuk genre baru, iaitu tari dra, dan berkembang kepada drama tari. Jadi Pak Bob tahun 1976 tu dah cuba untuk membentuk satu genre baru dalam gamelan Melayu. Masa tu apa yang Pak Bob boleh kongsi pada zaman ada drama tari? Okey, tahun 76 tu adalah Sokan SEAP, SEAP, South East Asia Peninsula. Sekarang beza. Dulu tiap kali sokan tu dibuat di mana-mana, dia ada diikuti dengan persembahan atau festival kesenian tiap-tiap negara tak ke bawah. Jadi waktu Malaysia atau Kuala Lumpur jadi tuan rumah tu, jadi kita buat satu drama tari Indah Putra lagi pengarahnya dan juga penulis skrip arwah Cikgu Muhammad. Tapi pendekatan kita waktu itu adalah contemporary, bukannya tradisional. Maksudnya kalau saya buat lagu Timang Buruh, Timang Buruh tu dah modern, dah konten. Ada lah satu saya dapat tu yang apa tu, yang intro itu lagu Timang Buruh, tapi dah ada konten kan. Jadi lepas tu ada lagu-lagu lain termasuk Merak Emas, lagu mengikut skrip. Pasal skrip tu dah diberi kepada saya. Jadi saya kaji skrip tu. Dan antara lagu tu kalau dengar pelik, lagu Tenggorok ni, pasal ada scene Tenggorok. Waktu itu macam mana nak buat lagu Tenggorok yang gunakan gamelan? Oh, pening. Lepas tu lagu Pelayaran. Pelayaran ni macam mana? Memang anu lah, memang pasal gamelan tu cuma ada apa ni 1, 2, 3, 5, 6, 1 je pentatonik. Nak buat lagu Pelayaran. Jadi saya gambarkan bila orang mendayung tu serang. Mendayung tu dia yang serang. Jadi saya guna Saron yang lah boleh buat macam tu. Promo tak boleh. Jadi Saron nok dia 3 palang tu, 3 palang ni demi, semi, waiver. Dia serang sorry tu. Hampir-hampirlah sama bunyi dayung orang dayung. Jadi betul banyak cabaran waktu itu. Tapi oleh kerana dia konten, jadi kita tidak dipersoalkan. Sekonten ni memang kita boleh buat apa saja yang kita suka mengikut kemampuan alat tu. Gamelan ni tak boleh dipaksa. Pasal dia kemampuan dia terhad 5 not saja.
Jadi banyak lagu eh, lagu pelayaran, lagu tengkorak, ikan memasuk, merak emas. Adalah lagi penuh satu ni semua menggunakan muzik gamelan. The whole story itu menggunakan 1 jam lebih, 1 jam 20. Itu mula-mula ciptaan contemporary dibuat pada dengan menggunakan alat gamelan. Itu yang mula-mula sekali. Lepas itu adalah seri kedua yang yang Pak Nik pula. Waktu itu saya dah keluar dah. Pak Nik pula buat. Petalawati. Lepas itu KBN buat Petalawati. Waktu itu Pak Nik, saya dah keluar jadi Pak Nik lah yang menggarap semua lagu yang Petali. Pendekatannya sama juga, dikontemkan supaya kita tidak terikat sangat dengan tradisi. Kalau tradisi itu kita kena buat macam cerita Radi Galuh dan Rabriana tu, itu ikut tradisi betul. Lagu perangnya, nak pergi perang, main lagu perang, macam tu. Dia tak ada ubah-ubah, waktu tak ubah, tak ada satu perubahan kontem dalam itu, tak ada. Dia mainlah lagu tradisi semua. Jadi itu bermula hinggalah ke hari ini. Hari ini kalau kita tengok Malangkara, kita tengok macam kita ada 3 segmen. Segmen tradisi, lepas tu segmen keduanya contemporary, segmen ketiganya modern. Itu malam ni anda boleh tengok lah macam mana ukur segmen tu atau bentuk-bentuk perubahan atau penciptaan yang berkait dengan 3 rangkai itu. Okay.
Assalamualaikum, saya Bob Khalil Hassan, adik guru gamelan di Putra Aswara. Orang Jawa dari seberang, bahawa sembilang berlapan-lapan. Seni budaya kita mekarkan takkan hilang di telan zaman. Dengarkan Durian Nusantara bangkit dan maju bersama ASEAN.
Duren Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Ruang tamu kita. Untuk pengetahuan semua juga, bulan Oktober yang lalu telah diadakan di Terengganu pertandingan gamelan Melayu dan juga festival gamelan sedunia di Terengganu. Okey, memang semua hadir ya. Okey, jadi Pak Osman dan juga Abang Hamzah merupakan juri hakim untuk muzik tradisional pada masa itu. Jadi apa pandangan, mungkin Abang Hamzah dan Pak Osman, apa pandangan berkenaan dengan pertandingan sebagai satu cara untuk kita memperkembangkan untuk semua orang meraihkan gamelan Melayu bersama. Okey, berkenaan dengan pertandingan gamelan ya. Kalau ikut pertandingan tu memang baguslah supaya ramai orang akan ada terasa berminat dan memperkembangkan lagi. Jadi tapi pada peringkat awal saya pernah cakap dengan Pak Ni dulu tentang apa ni, adakan pertandingan ni dulu. Sebab masa tu Dendang Rakyat Kelantan tu yang membuat persembahan di Kibara, pertandingan apa semua, ada isu-isu yang tak puas hati berlaku. Jadi gamelan pun saya pernah tanya Pak Ni macam mana kalau gamelan ni diadakan pertandingan. Jadi Pak Ni pun beri pendapat kalau ikut saya tak tahu. Saya pun tanya juga kenapa kan. Jadi benda ni takut jadi masalah dia yang dari segi puas hati, yang tak puas hati kan, itu akan berlaku. Jadi hinggalah di Terengganu ni yang mengadakan pertandingan tu, Tuan Haji Yusof ni, dia jumpa juga saya, dia kata, "Man, saya ni cadangkan nak buat di Terengganu ni untuk pertandingan gamelan. Apa pendapat Man?" Saya pun jelas macam Pak Ni cakap, tak payahlah. Kalau bagi saya tak payahlah. Sebab benda ni akan ada isu-isu yang tak puas ke, tak itu kan. Tapi tak boleh kena buat lah. Itu pulanglah saya kata. Saya kadang-kadang saya fikir balik bagus. Tapi itulah takut timbal balik tu yang akan apa ni, tak puas hati tadi kan, akan berlaku. So tapi kalau macam mana pun Terengganu tu inisiatif dia tu dia nak buat juga tu, saya pun rasa seronok juga, kadang-kadang seronok juga kan. Cuma dia beri pendapat, tanya pendapat saya tu, itulah saja yang saya boleh beritahu. Tapi dah dia nak buat juga, dia buat. Saya pokok dia suka juga. Tapi takut timbul isu lah tadi, isu yang tadi. Maknanya dari segi ambil contohnya kata, kalau Terengganu menang kan, tak apa lah Terengganu menang, dia memang yang asalnya di Terengganu lah itu. Tapi kalau di Kuala Lumpur yang menang, tak apa lah. Timbul, ini akan berlaku kan. Di Barat, kita tengok orang Kuala Lumpur, benda dikir lagi bagus daripada dengan Kelantan kan, Kelantan apa pula tu akan timbul kan, kata kan. Jadi dari segi tak puas hati tu akan timbul lah. So kalau kata pendapat tentang pertandingan ni memang bagus tu untuk memberi pada yang semua orang ni akan dapat rasa seronok nak cuba, nak belajar juga. Kerana tadi salah satunya mungkin kita adakan yang pertandingan ni bagus lah ya? Saya sambung sikit ya. Semenjak tahun 1966 lah, apabila gamelan tu dah kita pucuk kemudian dikeluarkan dan first time kita bawa ke Museum Melayu pada tahun 1999 untuk
kisah drama dan muzik Asia Tenggara. Kemudian tahun berikutnya kita bawa gamelan yang tak ada sekali pada tahun 70 untuk Federasi Seni Asia. Dan seterusnya ada bangkit gamelan di UKM pada tahun 80-an. Jadi gamelan sudah makin develop, makin banyak institusi-institusi swasta yang datang mengambil gamelan sebagai satu bentuk kesenian hobi dan juga untuk staf yang mungkin untuk berkarya. Jadi dari tahun itu sehingga ke tahun 2011 masa tu selepas pada 2008 tu Terengganu sebenarnya sebut Terengganu lagi, Pahang tu sudah pun membuat festival gamelan Pahang. Maksudnya pada tahun 2000, 2001, 2002 masa tu Pahang agak agresif. Pahang cuba nak membentuk identiti dia sendiri. Itu pasal dia membuat festival gamelan Pahang. Kemudian Terengganu lebih agresif lagi dengan membuat festival gamelan Sibuni pada tahun 2008. Jadi tapi itu untuk menunjukkan kepada rakyat Terengganu pada asalnya untuk bahawasanya gamelan tu ada banyak bentuk. Sebab di Terengganu mungkin mereka tak pernah faham gamelan tu. Dia tak seperti di Johor. Kalau di Johor tu sebut Rapin semua orang dah faham. Terengganu sebenarnya tak, gamelan tu bukan satu benda yang terbuka. Sebab dia benda yang tertutup. Jadi dia tidak mudah untuk dilihat. Kecuali kita ada kontak dengan orang yang ada sutra sebagainya. Jadi pada tahun 2011 macam Pak Osman cakap, Tuan Najib Sukong ingin membuat pertandingan gamelan. Jadi dia pun ada bertanya ke saya juga. Dia kata macam mana pendapat. Saya kata memang tak pernah dibuat. Jadi kita perlu beranilah buat macam mana bentuk tomahan tiba-tiba kita terima lah, sebab tak pernah dibuat lagi. Dan kita harus lihat juga sejauh mana kefahaman orang tentang gamelan Melayu ni daripada tahun 80-an sampai ke tahun 2011. Kita tak tahu bagaimana perkembangan gamelan sedang berlaku. Sebab kita dah tahu banyak peluang gamelan yang sedang muncul. Jadi di samping itu juga kita nak lihat juga sejauh mana kepala yang sedia ada itu faham gamelan Melayu secara tradisi. Maknanya mereka faham tak yang mereka main gamelan tu betul ke cara permainan tu. Jadi selepas pertandingan pada 2011 tu memang amat mengejutkan kita lah. Sebab ada kumpulan yang bermain kenong dengan tidak faham fungsi kenong tu. Kita faham, kita semua belajar kat sini yang kenong tu alat klotomik. Dimainkan gong kan, gong dengan kenong tu alat klotomik. Maksudnya dia dimain tempat telah ditetapkan. Tapi ada kumpulan yang bermain ikut setiap lagu kan. Jadi walaupun kita rasa sedih, tapi macam itu something yang kita nak cari. Rupanya macam ini sekali perkembangan dia. Macam tu sekali orang main gamelan salah kan. Jadi biasalah yang pertama tu sesuatu yang tidak kemas banyak perkara. Jadi ada isu yang tidak menyenangkan mana pihak. Saya sendiri sebenarnya kalau suka pertandingan, saya sendiri tidak suka pada pertandingan. Sebab saya tahu bila pertandingan ni mereka rasa eager mungkin nak tunjuk kehebatan. Sedangkan tradisi ni benda yang kita nak pamerkan, warisan, benda yang untuk orang hayati dengan keindahan, bukannya nak tunjuk apa bagus. Sebab itu jadi setiap kali saya diarah jadi juri, saya tidak berapa gembira sebenarnya. Sehingga ketiga kali penganjuran, saya tak pernah rasa gembira untuk menjadi juri. Sebab dia terlalu sukar sebenarnya. Sebab macam Pak Osman cakap lah, bila ada pertandingan tu akan ada lah orang tidak puas hati. Mesti punya, tak boleh elak lah. Yang ini kata macam tu, yang ini kata macam ni, yang kenapa itu tak menang bagi saya kan. Jadi that's why saya sendiri pun bila pertandingan saya tak suka. Benda-benda sendiri bila bertanding saya tak suka. Sebab dia akan bersifat untuk menunjuk yang terbaik. Sedangkan kita buat pertandingan ni, kita nak tengok dia sejauh mana gamelan berkembang, sejauh mana kefahaman mereka tengok gamelan lain. Dan satu lagi, antara saya pernah cakap dekat Atas Sulong, yang kita juga nak lihat dan nak kawal supaya kita kena ingat gamelan kita adalah satu, gamelan tu bukan hak milik orang rakyat kita, okay? Gamelan kita hak milik orang jauh, masyarakat jauh. Jadi sampai sekarang mereka produce gamelan. Kita hanya menyimpan versi Melayu saja. Versi itu saja kita simpan. Tapi gamelan tetap milik mereka. Jadi kita nak lihat dan nak mengawal supaya gamelan-gamelan yang sedia ada di negara jiran kita, Bali, Sunda, banyak lagi lah, Bali, Sunda, apa lagi, Jawa. Jadi tidak mempengaruhi gamelan Melayu. Jadi sejauh mana kita pergi pun gamelan Indonesia ni, kita mesti tahu root kita. Jadi sejauh mana kumpulan tu bertanding pun, bila kita suruh dia perform gamelan Melayu,
mereka perform dengan betul sekali. Jadi ini yang kita nak kawal sebenarnya, itu tujuan pertandingan kita buat. Jadi kita dapat lihat dalam pertandingan itu sejauh mana kemampuan satu bola itu mempersembahkan gambaran mereka. That's why jadi saya sebagai juri, saya memang jadi rigid sikit. Saya akan pastikan yang tidak ada unsur over kat stage. Sebab bila sebut Melayu, kita ada ketertiban. Dan kita tahu juga kerana itu dalam istana, jadi dia tidak terlalu banyak pergerakan. Yang penting, you as a musician adalah produce the best music to the audience. That's benda lah. Maksudnya masa you bertugas di istana dahulu, dia punya falsafah dia, tugas you adalah memberi muzik yang terbaik kepada penari untuk penari-menari dan juga untuk tetamu istana. The same thing untuk gamelan juga. Jadi that's why bila gamelan Melayu, saya akan pastikan bahawa orang yang bermain satu kumpulan yang bermain gamelan itu akan mempersembahkan gamelan dia dengan yang bersahaja, tidak over, penuh ketertiban dan kesopanan. Nilai-nilai itu diterapkan. Itu sebenarnya antara pertandingan itulah. Jadi yang kreatif tidak serta, sebab itu adalah satu pengembangan. Sebab bagi saya, kita tidak juga boleh berlari pada satu bentuk gamelan saja. Perlu juga ada development. Jadi development kita juga perlu, dan dalam masa yang sama kita juga kena memelihara kita punya warisan supaya dia tidak hilang. Sebelum saya pergi ke Pak Bob, kita buka soalan. Ada siapa yang ingin bertanyakan soalan ke Cik Umas ke? Ada soalan? Ada soalan? Malu-malu kah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainadi dari Polis Islam. Saya tanya Pak Bob, lagu tradisional 36 tu berapa lama Pak Bob ambil masa untuk dapatkan semua nota, untuk catatkan nota lagu tu? Okey, masa saya dan rakan-rakan daripada UKM pergi ke Terengganu untuk jumpa Pak Ahmad, waktu tu Pak Pro ada lagi, ayahku ada rasanya. Adalah geng-geng, saya panggil yang mudahnya generasi pertama lah. Generasi pertama yang belajar daripada guru daripada Riau. Ataupun Pak Ahmad pun pernah pergi ke Riau kan, dia ajar, ya, itu. Ataupun guru daripada Riau datang. So, saya rakamkan lagu, saya suruh dia main. Apa saja lagunya dia ingat, saya suruh dia main. Terutamanya lagu yang pernah saya main lah, Toko, Timur Burung. Nak pastikan, saya dah ada notanya. Nak pastikan betul ke tidak yang saya tulis ataupun saya dengar Cikgu Umar main tu, saya tulis. Jadi dia main lah. Itu yang saya dapat beberapa lagu tu. Termasuk lagu yang tak pernah main lagi, Lolo semua tu tak pernah dimain kamu lagi. Ada nota dia. Okay. Saya pun tak fikir, betul ke dapat daripada Pak Ahmad ni. Pasal saya tak ada sumber lain waktu tu, cuma Pak Ahmad lah. Ataupun grup itulah sumber saya dapatkan nota. Tak ada sumber lain. So, yang saya simpan sekarang adalah 30, itulah 20 lebih. Tapi yang kita biasa mainkan, yang dalam 10, 12 itu yang memang popular lah. Yang kita selalu mainkan. Untuk pengetahuan, Pak Bob masih simpan manuskrip tahun 70-an tu daripada putih kertas jadi kuning dan sekarang masih simpan rapi lah dalam ofis beliau. Ada soalan lain? Ya, saya Kak Fini dari Fakulti Tari Aswara. Assalamualaikum, saya Safini, pensyarah Fakulti Tari. Pertama, semalam saya tengok sesi latihan pemuzik dengan penari, iaitu lagu Ayat yang dimainkan oleh Pak Osman. Saya sangat kagum sebab pertama kali saya tengok pemuzik ikut penari, yang mana kita tak payah bagi cue langsung pada pemuzik. Sebab lagu Ayat adalah lagu yang paling susah pada saya. Setiap movement, setiap gerak dia ikut pada muzik dia yang sentiasa bertukar-tukar.
Jadi saya nanti macam mana pemuzik untuk mengiringi tarian. Tapi daripada awal sampai akhir, ianya sangat smooth dan sangat bagus. Okey, jadi soalan saya, masa proses latihan di dalam istana, bagaimana sesi latihan antara penari dan pemuzik ketika dalam istana? Adakah ianya berasingan ataupun ianya serentak dengan alat muzik? Terima kasih. Bagus soalan. Okey. Kalau ikut pada muzik dengan tari ini, yang saya dah mengalami dalam persembahan muzik dengan tari ini, pada awalnya saya pun memang pernahlah kena marah pun. Sebab apa? Kalau kita tengok pada lagu ayat-ayat tu, dia ada yang bahagian tu diulang. Diulang. Jadi pada awal mulanya kalau saya membuat pertukaran lagu tu untuk pergerakan tari tadi, saya cuba mulakan dengan cara kiraan untuk hilang beberapa kali. Tapi ada satu ketika tu saya dalam latihan tu saya buat. Saya kira ada kadang-kadang saya kira tu kadang-kadang terlebih, kadang-kadang terkurang. Jadi dengan penari tadi dah jadi lari lah. Sepatutnya katalah yang tu 12 kali harus diulang misalnya. Jadi saya buat kurang ataupun lebih. Jadi tak samalah yang dengan gerakan tari tadi. Jadi saya pernah kena marah dengan penari tadi. Semua salah tu tukar tu. Jadi saya ni rasa kira dah betul. Jadi inilah bahaya ni. Kalau dari segi bergabung tari, muzik dengan tari tadi, janganlah cuba mengamalkan dengan kiraan. Itu pengalaman saya lah. Kita harus tengok kepada penari tadi di bahagian-bahagian yang harus ditukar di semasa pergerakan dia tadi. Kita harus cari makkan bahagian yang mana harus ditukar. Itu lebih mudah. Kalau kita kira ni kadang-kadang ada kalanya dah rasa cukup. Kadang-kadang tak betul lebih kan. Jadi di situlah saya cuba cari pergerakan tari tadi, bahagian gerakan mana yang harus tukar tu. Katalah kalau gambar tari tadi, ni tukar. Jadi saya tengok sini gerakan dia harus tukar. Itulah. Jadi saya pernah lah pengalaman yang ditanya tadi tu memang betul lah. Kadang-kadang tengok selari, mana pemuzik dengan tari tu dah lari terus gitu kan. Itulah. Tapi pengalaman saya memang pernah marah lah dengan penari. Pernah kerana silapan tadi. So itulah. Kalau kita terlibat dengan tari tadi, kalau contoh dengan lagu ayat-ayat tadi, carilah di bahagian-bahagian maharuf yang di mana tukar tu. Dari segi dulu kita tengoklah gerakan dia, jangan amal bilang. Percayalah dia akan lari kiraan kita. Itulah. Okay. Lagu ayat-ayat ni memang lagu ni tak susah. Nak main lagu tu tak susah. Sebab tapi bila mengiringi tari, tu susah. Contohnya kalau kita tengok malam budak-budak suara masih belum biasa memainkan lagu ayat-ayat dengan cara yang Pak Osman main. Sebab Pak Osman dia dah tahu tari dia ubah sendiri. Tapi kita dengar semalam yang mengikut tu sana ubah. Pasal tak ada kira. Selama ni kita belajar bendang yang bagi kita bincang masa buat grading macam tu kan. Tapi kalau ikut cara dulu Pak Osman dia memang dah faham sungguh dengan ayat-ayat tu. Jadi dia boleh tukar, tengok je dia boleh agak dia tukar. Tapi yang budak-budak lain ataupun yang backup bisnes yang lain, dia tak susah nak, dia macam terkejut. Dah tukar dah. Macam tu. Kalau dia bilang, kita pernah juga bilang, bila bilang ni kadang-kadang ada masa pernah ada juga buat silap, dah habis hancur semua.
Itu tak boleh. Dulu bila selalunya music backing ayah-ayah ni bila peta ayah-ayah dulu, ibu mesti ada. Ibu duduk belakang. Sebat. Dia duduk belakang. Takut terlepas. kita tak nak kena susah, memang susah. Sebab lagu ayah ni untuk tahun 1 degree, sen 1 dia main muzik saja. Tapi sen 2 dia kena backing tari. Tu dia. Bukan mudah. Lagunya mudah je, sekejap je, sekali berlatih. Kalau dah boleh main, dah boleh je sekejap. Tapi nak backing tari jangan main-main. Cukup susah. Itu pengalaman di Asmara macam tu. Ibu dulu sebab daripada Aisyah dulu lagi. Tapi sekarang ni dah boleh lah sikit-sikit. Dah boleh lah faham sikit-sikit. Baiklah, saya menambah lagi sedikit maklumat tentang tarian tadi. Tadi saudara Fini bertanya tentang latihan istana. Okay, saya pun sebenarnya itu soalan menarik. Saya juga bertanya hal ini kepada Pak Jabar. Memang mereka berlatih bersama-sama sebab selepas mereka faham, barulah mereka tidak lagi bersama. Macam saya cakap tadi, sebab tugas bermain kromong sangat susah sebenarnya sebab dia sebab kita kena tahu yang dahulu gamelan di istana tidak disembahkan secara instrumental. Instrumental itu cuma just short bridge saja. Kebanyakannya mesti bersama tarian. Tarian itu tidak banyak. Satu malam, let's say kalau ada persembahan, hanya 4 saja. Senarai itu ada 4 saja. Dan yang mesti diperform sebagai baca pada persembahan itu ialah tarian ayat-ayat. Memang itu tarian favourite Tengku Sultan Sulaiman. Dan diakhiri dengan tarian ayat dalam. Jadi susun masuk keluar tertibnya itu bergantung pada penari. Kita lihat, okey, di istana mungkin saya tak perlu belajar lah. Jadi apabila mereka ingin membawa, apabila Tan Sri Shepherd ingin membawa tarian gamelan ke Tamasya Seni Melayu tahun 70, mereka berlatih di sana kolam hampir tiap hari selama 3 bulan. Ya, sebanyak 5 tarian saja mereka belajar. Tarian pokok, geliung, ayak-ayak, topeng, lambang sari. Biasa 5. Jadi selama 3 bulan selepas tu, sebelum berangkat ke Kuala Lumpur, mereka mempersembahkan tarian tu sebanyak 3 kali di hadapan Tunku Abang Mariam sebagai pengesahan kepada approval yang bahawanya memang ini betul. Jadi di situ latihannya memang bersama lah, Fini bersama dalam istana kolam. Jadi itu selepas tu di Sutra saya sendiri bila kita berlatih memang biasalah sebab gamelan ni always live, tak ada rakaman. Bila kita nak buat performance dan gamelan mesti secara live. Kita tak pernah saya tak pernah Sutra menggunakan rakaman untuk bersama gamelan. Mesti bersama live music, live musician. Jadi di situ macam Pak Asman cakap lah, kita kena tahu bagaimana bila lagu perang dialunkan, penari masuk berbaris, lepas tu masuk ke lantai tari, kemudian mereka akan pecah 2, and then bila mereka menjengkit, perang akan dimatikan, perang akan dihabiskan lah. Kemudian contohnya macam lagu ayat-ayat yang bertukar-tukar tu, setiap kali gong kenong tu antara penanda, jadi kena faham gong kenong tu. And then setiap kali satu pergerakan tu kita kena tahu yang pergerakan untuk lagu yang mungkin yang atas tu biasanya 6 kali je. Dia akan akad sembah dan habis dalam bangun tukar lagu. Ini cakap tadi sikit lah. Lepas tu kemudian kat mana kena tukar tu kena alert. Musician kena di samping nak hafal lagu tu payah, and then dia kena tengok dancers. Sebab mereka juga boleh memendekkan tari tu. Macam mana cara yang kita nak tahu. Jadi bila mereka duduk mengambil posisi sembah, biasanya kalau kita baca manuskrip joget, itu antara bahan yang sangat penting, sangat bernilai yang ditinggalkan oleh Tunku Abang Mariam kepada kita untuk kita belajar ialah manuskrip joget tadi Gamelan Terengganu atau joget Pahang. Di dalam tu dia jelas hukum hakamnya, diceritakan. Macam contoh lambang sari, dia ada mention yang segala penabur sudah faham atau maklum tentang lagu lambang sari. Bila bertolong gambang, lagu diperlahankan. So kita kena faham itu. Jadi bila kita nak habiskan tari tu, penari mesti beratus baris dan mengambil posisi sembah.
Jadi kita tahu lah, kalau kita main lagu Togok tu atau lagu Timang Burung tu, lagu tak apa tak bertukar. Cuma dia duduk macam tu, mesti this is the last cycle. And then dia ambil posisi sembah, habis. Jadi setiap kali pergerakan tu memang musician kena perhati betul-betul, kena alert selalu. Dan biasanya mereka yang belakang ni, yang chorus ni, mereka sudah dapat rasa dah. Pertukaran pada kromong tu mereka dapat rasa. Dapat rasa yang lagu bertukar sebab mereka dah well trained. Memang mereka dah dapat rasa perubahan yang Pak Mat atau Pak Amit nak ubah. Okay. Bila bercakap soal tari dengan muzik ni, saya terus teringat pada zaman saya tahun 3 diploma, iaitu keperluan pada pelajar gamelan yang ambil ilmu gamelan tu perlu mengiringi tari ayak-ayak yang juga projek akhir bagi penari ayak-ayak. Jadi ketika rehearsal tu memang bertepuk tampar lah sebab kendung tertinggal, penari tu berjeling. Jadi bila kita salah main pula, ada jeling kita kata bila persembahan tu tak boleh ada salah lah kalau boleh. Kalau tersalah tu dia memang cacah marba lah tarian dia. Saya betulkan sekian. Saya ada satu pengalaman menarik. Masa tu saya terlibat untuk Pesta Malaysia. Jadi kami sutera jadi artis resident dekat yang ada ada apa? Concord, okey, Concord. Jadi masa tu Pak Abang masih ada. Jadi waktu itu Manila, masa tu Concord dah. Masa tu sudah Concord. Jadi kita di coffee house kita perform tarian gamelan. Jadi saya saja lepaskan Pak Jabar bermain lagu Lambang Sari. Disebabkan kuatnya didikan cara tarian di Terengganu tu secara feel by heart ni. Maksudnya penari, bukan ini saat penari. Selagi Pak Jabar tu tidak berturun gambang, selagi itulah penari tu akan berpusing. Dia tak boleh nak tukar, dia rasa dia tak datang, dia tak boleh duduk nak memancingkan. Sebab apa? Sebab memang dia dah diorientasikan begitu. Bila bermain lagu Lambang Sari, bila masuk babak turun gambang, baru mereka akan pusing duduk memancing ikan atau menangguh ikan. Selagi mereka tidak, masa tu Pak Abor dah agak lupa, dia bermain sampai ke penari tu dah nak marah. Dia jeling-jeling kat kami kan, macam marah. Sebab apa? Dia tidak boleh buat asyik tu, dia tidak mari rasa. Macam tu sekali dia punya bagaimana mereka dilatih supaya mereka faham. Bukan sekadar musician nak kena faham dancers, tapi dancers juga kena rasa lagu tu. Bila masuk di babak tu, automatically dancers akan tukar position dia. Sebab itulah cara mereka memahami gerakan mereka. Tadi Abang Zah ada sebut tentang by heart. Kepada yang tak tahu, by heart ni, maksud by heart ni macam dapat satu ilmu tu secara terus lah. Maksudnya lihat, dengar, imitate, cuba. Jadi sampai pensan lah praktis lagu tu. So sampai diorang boleh hafal 90 lagu dalam tahun-tahun tertentu. Jadi inisiatif Pak Bob sebelum ini untuk membentuk satu sistem di dalam gamelan Melayu, iaitu mengajar secara akademik ni, mengstruktur dan memformulasikan yang kita panggil sebagai bunga, satu istilah bunga ataupun ragam. Menurut Pak Bob, boleh Pak Bob menceritakan akademik di Aswara dengan gamelan Melayu? Okey, saya bila di Aswara, saya dah ada satu metod. In fact, metod yang saya buat, apa yang saya ajar di Aswara, kalau saya ingat, Puan Kusi, ni Puan Kusi ada. Mana itu yang metod tu saya ajar pertama kalinya kepada Puan Kusi. Waktu tu UiTM datang ke panggung drama sekarang ni, JKKN dekat jalan dia tak ada waktu tu, UiTM tak ada alat lagi. Jadi BKN dah ada dah. So saya kata datang tu. So sistem atau metod yang ada sekarang ni saya ajar murid saya pertama. Tu tahu apa, saya tidak tahu apa. Itu metod tu dah ada. Lepas tu bila saya masuk Aswara tahun 2008 umur waktu tu tahun 1 semester 2. Jadi bermulalah sistem itu saya gunakan secara akademik. Jadi akademik ni kita tak boleh sekejap macam ni, sekejap macam tu. Benda yang sama dia akan pulang. Contohnya kalau you, mungkin you orang dia ajar lagu
macam satu-satu, ragam satu, saya tulis ragam. Saya tak cakap dengan Pak Osman pun, Pak Hamzah, saya tak nak gunakan bunga, sebab bunga ni perkataan harian. Itu dalam buku saya, hampir siap dah saya tunggu rumah lagi. Saya tukar jadi ragam. Jadi ragam satu, bila jumpa rest satu-satu dalam lagu Togo, itu adalah ragam satu. So ragam satu ni, walau di mana lagu pun kita jumpa tengok note yang sama, dan tetap ragam satu. Itu mudah. Jadi bila saya buat sistem macam tu, jadi pelajar mudah dapat. Bila tahun 3 tu, bila saya tulis lagu baru ni, saya tulis macam dia punya struktur tu dengan arah, dah, semua boleh main. Pasal apa? Dia punya ragam tu saya tulis tempat lain. Macam Pak Osman pula, dia ragam ditulis kat situ, ataupun bunga tu ditulis sekali kat situ, dekat bawah lagu tu kan. Dulu Pak Osman macam tu, bawah lagu tu, contoh dengan nota gendang pun situ je sekali, jadi penuh tu. Saya lain lah. Nota gendangnya, saya tulis dia punya simbol aja. Dia kena ingat. Kepala kena ingat. Kalau A tu macam mana bunyinya, jadi kena. Saya mengajar sekali je, 1 sen je. Jadi akhirnya jadi mudah begitulah. Semudah ni yang sekarang. Cumanya kadang-kadang dia lah yang malas, tak suka. Yang rajin, cepatlah dapat. Jadi kemungkinan dia orang diajar oleh cikgu balik kan. Itu pelajar daripada Aswara. Jadi hampir sama. Satu lagi festival atau pertandingan yang cukup dinanti-nantikan sekarang ni di antara sekolah berasrama penuh. Dia tak tahu. Tapi bila kita tengok yang menangnya tidak orang ni, patut tahun depan bantu pula. Sebab yang masalah tadi lah, masalah sistem atau cara mainnya tak betul. Saya tak salahkan dia orang lah pasal dia, tapi nak kena belajar lah kan. Yang kenong main, dia tak bar ada kenong pun ada. Ada lagu-lagu tradisional je. Yang alih pula yang kromong tu, yang do tu 5-6 tu do dengan 5-6 atas tukar sini. Ini tukar kata pula. Tak tahu siapa yang mengajar betul. Saya pun pening tengok. Jadi nampak tak? So, saya bilang dengan kena buat bengkel atau tidak nanti. Sejak saya jadi juri pertandingan tu, kumpulan tu ialah betul-betul tukar ganti. Dia bezanya yang tradisional okey, bagus sama bagus. Bila counter, orang ni bagus sikit, orang ni low sikit. Jadi dia tukar gitu. Yang lain tu tak payah bagi markah pun saya tahu. Senang kita je bila saya apa dia main tu. Memang gitu. Memang gitu sekali. Benda tu. Intro ke mana, gendang ke mana, kenong ke mana, macam tu. Itu dia. Jadi maknanya yang kita bincangkan tu adalah school of thought. Maknanya setiap tokoh atau penggiat seni itu dia ada pendekatan yang berbeza dalam bentuk memberikan ilmu tu kepada anak-anak murid, tapi cubaan untuk menghasilkan satu essence yang sama dan nak mendapatkan rasa dalam permainan gam Melayu. Itu yang terhasilnya ragam atau bunga tu. Bunga tu kita tak boleh cari di buku aku nak beli bunga lah, bunga bukan, tapi dia hasil selepas beberapa tahun untuk kita mendapat ilmu tu. Beberapa kali lagu kita dah main, beberapa kali salah, dan kemudian dia lahir bunga tu sendiri daripada jiwa, raga, otot kita bermain tersebut. Jadi ada lupa lah. Jadi ada bagi saya macam untuk kita nak menyatukan gamelan Melayu ni dalam konteks ilmu tu bukan mudah. Sebab kita bila dia pecah, banyaklah penggiat seni tu, bila pecah lagi banyak penggiat seni. Okey, sekarang sudah ada satu usaha yang dibiayai oleh kerajaan. Kita tengah nak menyiapkan, nak bagi grade kepada gamelan Melayu ni. Kita orang tiga-tiga ni ada dalam bahasa tu, satu lagi Dr. Chano. Pelupurnya ada Belaju ADM dan UPSI. So kita tengah mencari satu metode yang mana satu yang nak dipakai, dan apabila dah diluluskan oleh akhirnya akan diluluskan oleh kerajaan atau yang itu Kementerian Pelajaran metodenya, dan itu akan kita gunakan nanti. Jadi semua orang yang belajar gamelan mesti melalui proses itu. Macam
macam apa ni? ABRSM. ABRSM. Dia ada ABRSM, ada dia punya buku apa ni? Buku merah tu. Teori. Practical. Ada tak? Upgrade. Nah, you grade tu lah buku tu. Nanti kita bila dah kita baru proses pertama sekarang ni, belum apa lagi, insyaAllah. Tapi memakan masa lah, bukan mudah. Bila dah siap dia punya tu, Rudiment, Allahu Akbar, buku Rudiment of Gamelan Melayu. Kita akan terbitkan, bukan masa terdekat, tidak mudah. Sekarang nak cari macam mana, metode yang mana nak pakai. Bila dah ada besok tu, jadi kalau nak masuk aswara, saya akan tanya, grade berapa gamelan? Sampai grade 8 sebenarnya. Oh, gamelan grade berapa? Tanya begitu. Macam Rudiment kita tanya, Rudiment you grade berapa? Grade 5? Okey, kita terima. Tapi tak ada grade. Misalnya lah. Misal. Jadi besok akhirnya daripada mana? Oleh Islam tak pernah berjumpa pun dengan pelajar aswara. Tak pernah main bersama maksudnya. Tapi cakap okey kita main gol tebu. Sama dia ni. Kita dah pelajari. Sama je, tak ada beza. Macam Jawa, gamelan Jawa dia main satu Jawa tu sama je. Pasal dah ada standard kan. Bila dah ada standard tu, dah semua kita main cara yang sama. Tak ada masalah lagi. Kemudian bagaimana proses itu saya rasa 10 tahun tentu. Saya pun dah tak ada kot. Agaknya. Proses tu berjaya lah, insyaAllah. Jadi sebagai menutup forum lah hari ni, apa harapan tokoh-tokoh kita untuk kita jayakan, semarakkan gamelan Melayu jaya? Sebab bagi saya gamelan Melayu ni masih baru untuk berkembang selepas 1942 tu, dan 1918 dan 1910 hingga sekarang. So sekarang pada tahun-tahun 5-6 tahun sebelum ni baru ada festival gamelan, baru kita ada pertandingan gamelan, baru kita lihat institusi di berada tempat di Malaysia dan juga perseorangan grup-grup di luar memperkembangkan gamelan itu sendiri. Jadi apa harapan gamelan ni mula berkembang apabila masa saya jadi Melayu tahun 38, kita gunakan muzik gamelan mengiringi convocation. Itu start. Bila start dari situ, universiti lain pun kita pun buat samalah. UTM pula, UTM di Jalan Geni waktu tu pun buat juga. Saya pun pergi buat sana, ajarlah pula. Lepas tu UKM pula buat. Saya pun pergilah mengajar sini, buat lagu untuk mengiringi parakan masuk akademik macam sebagainya. Jadi akhirnya semua universiti ada kan. Sekarang ni semua universiti ada diguna pakai untuk mengiringi convocation. Lepas itu yang swasta ni begitulah. Jadi itu maknanya perkembangan tu bermula daripada itulah, daripada Universiti Melayu. Sampai sekarang dah merata-rata, sekolah pun dah ada, kolej pun dah ada, asrama penuh. Sekarang asrama penuh ada baru ni 36 kan. 36 per bulan tu. Dan asrama penuh katanya ada 50 lebih. Maknanya 20 lagi akan datang. Kemungkinan tandingan yang akan datang ni hampir dekat 50 kumpulan dekat pertandingan. Bayangkan. 2 hari tak habis. Kalau bagi saya ni inilah memang harapan tu kenapa dikeluarkan daripada istana untuk diberi ruang kepada orang luar daripada istana mempelajari gamelan. Jadi itu kalau kita ikut pada awalnya pergi memohon dengan Tengku Ampuan Mariam minta kebenaran untuk nak keluarkan gamelan ini untuk disebarkan pada rakyat biasa. Dulu rakyat luar daripada istana ni susah kata nak main ataupun nak tengok, memang tak ada peluang langsung. Persembahan tu memang khas dalam istana saja. Ada perayaan kebesaran, ada lagi kapal urusan istana itu dipersembahkan gamelan dalam istana. Jadi rakyat biasa ni tak pernah tengok, tak nak main kan. Jadi hari ini dah dikeluarkan ni, memanglah harapan saya tu
Dan saya pun dah memang rasa seronok, rasa bangga lah. Ramai minat gamelan. Memang saya harapan supaya generasi akan datang akan berterusan lah. Satu. Kedua, minta sangatlah katalah sebab dari segi pelajar ni ada di tempat-tempat belajar ni kadang-kadang dia ada semester gitu kan, belajar memang tak cukup lah kan. Dan cikgu-cikgu pun yang mengajar tu pun kadang-kadang saya tertimbul persoalan, kenapa dia belajar, dia mengajar, dulu dia belajar, dia dapat katalah 5 lagu. Jadi kalau dia keluar, dia mengajar 5 lagu yang dia belajar lah, misal kan. So why not, dia dah jadi sebagai seorang tenaga pengajar cikgu ni, dia ada 5 lagu, kenapa tak berusaha lagi mencari ke sana sini, ataupun yang ada kesilapan yang tak betul lagi dicari betul lah. Sebab tu yang berlakunya genong di main melodi kan? Jadi di sini. So saya pernah ada satu murid ni, dia datang, dia belajar di Universiti Bangi ni UKM, datang belajar dengan saya. Itu dia kata, saya tanya dia belajar mana di UKM. Saya tanya cikgu siapa yang mengajar, saya dah lupa lah. Dia cakap nama saya. Jadi kata marilah, tak apalah, belajar dengan saya. Setelah dia belajar tu, baru dia kata kat saya, dia kata, nasib baik saya jumpa dengan Pak Osman, dia kata. Tidak, saya tak nampak ni semua di sini. Saya tertanya, anak murid yang belajar tu dah boleh datang kat saya mencari-cari lagi. Mungkin besok dia pergi ke orang lain lagi bertanya saya, cikgu yang mengajar tadi kenapa tak keluar mencari? Ada. Yang mengajar yang dia ada tu, maka anak murid tak cukup lah. Jadi dia kata, nasib baik saya jumpa Pak Osman, tidak tak nampak ni semua. So saya mengharap sangatlah guru-guru yang mengajar ni tadi sambil mengajar, sambil mencari lagi. Dan kalau kita ni sebagai seorang guru, kalau salah lekuk mengajar, ikutlah anak murid kita tu lah, salah-salah. So tolonglah, itu harapan saya. Dan saya harap gamelan ni akan berluasa dan berterusan lah. Mungkin begitulah harapan saya. Saya sebagai pegiat gamelan dan lebih kepada tradisional ni, besar harapan saya juga agar kita jangan malu dengan gamelan Melayu. Walaupun gamelan kita sangat ringkas dibandingkan dengan gamelan Jawa yang sampai beratus alat, tapi kita tersendiri. Ini je yang kita ada, ini je warisan gamelan kita ada. Jadi bagi adik-adik di sana, jangan malu dan hormati gamelan kita, tradisi kita. Kalau nak cakap dari segi harapan memang banyak lah. Kalau boleh kita nak, kalau boleh di semua hotel di Malaysia pun main lagu gamelan sebagai support kan. Macam kalau kita pergi ke Indonesia tu, sampai airport lah kita dah lagu gamelan dia lah. Tapi kat Malaysia tu, jangan harap kita nak dengar lagu gamelan dekat airport. Hotel lah jauh sekali, dan kelas itu banyak. Jadi itu kalau kita cakap harapan besar itulah. Kalau boleh kita nak hotel-hotel kat Malaysia pun main lagu gamelan. Tapi personally, saya nak kegembiraan gamelan tu kita semarakkan malu. Jangan malu. Walaupun lagu tu tokok ke, jangan malu. Sebab itu kita punya warisan dan itu yang kita kena pertahankan. Jadi anak-anak muda sekarang cuba cari balik atau cuba mencari aswal khususnya. Sebab dulu saya pernah dengar yang aswal dijadikan sebagai konservatua kan. Jadi perlu mengambil balik, mendokumentasikan. Kalau tarian tu ada 10 saja, lagu pun tak banyak, daripada 30 lebih yang Pak cakap tu, mungkin 25 saja yang betul-betul structure dia betul. Saya memang dapat nota setiap episod lagu tu sebenarnya dia ada struktur sendiri, dia ada dipanggil karakter dia tidak semudah itu. Kita tak boleh ikut exactly maksud dia tertulis sebab itu adalah secara asas. Sebenarnya dia ada legok-legok dia yang kita kena faham. Jadi yang betul-betul ada tu tak banyak. Jadi itu je kita nak kena pelajari. Kalau Cambodia tak pernah malu untuk membawa Apsara mengelilingi dunia, Apsara saja. Macam gamelan kita, macam gamelan Melayu, kita pun tak harus malu untuk membawa tarian gamelan mengelilingi dunia. Maksudnya gamelan Melayu. Sebab yang Jawa, Bali semua mereka sudah lama. Mereka sudah lama bertapak, malah banyak beratus kumpulan dekat mereka. Melayu ni agak tertutup sikit. Jadi itulah harapan saya agar gamelan Melayu ni kita berjaga tradisi dia, kita
ada pelapis dia dan sentiasa menjaga kehalusan dia. Perkembangan tu berkembang lah. Itu kehendak semasa. Tapi yang root kita mesti juga kita jaga dan kita kena harus sayang. Sebabkan dia balik sebagaimana bekal yang diduga ke mana istana. Okay, saya teringat kata dia, tapi saya ingat ilmu tu bukan untuk kita. Jadi apabila kita dapat ilmu tu, kita cepat-cepat berikan semuanya kepada orang lain. Itu yang saya pegang sehingga sekarang. Untuk kita kembangkan Gemilang Melayu ni bukan perseorangan, tapi dia perlu pemikiran kolektif daripada semua pihak. Kita sama-sama kembangkan dan dia sebenarnya adalah satu, bukan sahaja untuk kita mendalami seni itu sendiri, tapi tanggungjawab kita untuk mengukuhkan, memelihara dan melestarikan seni tradisi itu sendiri. Saya ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga tokoh. Kita berikan tepukan kepada Pak Bob